أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل لكل شيء سببا بالمشيئة والصلاة والسلام على ترجمان ألوهيته ودليل وحدانيته سيدنا محمد المبعوث بباهر المعجزات لتأييد رسالته وتصديق هدايته وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداحرين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Keenam, beriman dengan qadarnya, baiknya dan jahatnya. Artinya bahawasanya segala perkara sama ada elok seperti taat atau keji seperti maksiat, hasil ia dengan perbuatan Allah Ta'ala atas muwafaqah kehendaknya Allah Ta'ala pada sedia kala. Qala muallifu rahimahullah Ta'ala rukun yang keenam daripada rukun iman ialah beriman dengan qadarnya Allah, baiknya qadar dan jahatnya qadar. Jadi rukun ini adalah suatu hal yang sangat penting difahami dengan sebaik mungkin, kerana inilah midar tempat beredar dan juga medan imtihanillahi ta'ala alaina, tempat beredarnya dan medan bagi imtihan ujian Allah Subhanahu wa taala terhadap kita umat manusia sepanjang masa. Setiap masa, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, sehinggalah kita mati. Rukun iman yang sangat dekat kepada kita ialah qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Dan di sinilah berlaku banyak kegelinciran daripada umat Islam. Karena kita sentiasa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi qadar maksudnya ialah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah diputuskan oleh Allah taala. Kemudian qada itu adalah pelaksanaan terhadap qadar tadi. Jadi qadar itu ada qadar yang baik, ada yang jahat. Yang baik itu perkara yang kita senangi, yang kita sukai, sama ada qadar itu berbentuk orang panggil duniawi ataupun ukhrawi. Jadi artinya, arti kata muallif kita rahimahullah taala, artinya arti kata beriman dengan qadarnya, baiknya dan jahatnya, bahawasanya segala perkara
kullun, nah, segala perkara, nah, sama ada elok, nah, seperti taat, itu contoh kepada elok, atau keji seperti maksiat. Itu semuanya adalah hasil ia sekalian perkara dengan perbuatan Allah Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, kullum min indillah, katakanlah ya Rasulullah, kullun itu min hasanatin wa sayyiatin. Kullu makna tiap-tiap yang daripada yang baik ataupun yang jahat, semuanya itu adalah dari sisi Allah Subhanahu wa taala, maka ini wajib kita i'tiqad begitu. Tu dia panggil ayat ni ayat yang wajib kita i'tiqad. Adapun dari segi syariat, dari segi syariat ialah apa yang zahir. Kewajibannya adalah beradab dengan Allah Subhanahu wa taala. Wajib beradab dengan bahawa tidak boleh kita isnad ataupun menisbahkan perkara yang tidak baik itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud pada syariat ialah iktibar hukum yang zahir, iaitu kita bercakap, kita tidak boleh bercakap apa yang hakikat. Kerana itu nama dia su'ul adabi ma'allahi subhanahu wa ta'ala, jahat adab kita dengan Allah Ta'ala. Jahat adab kerana menisbahkan perkara yang tak elok itu kepada Allah Ta'ala, walaupun pada hakikatnya ia memang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dia panggil adab. Dia ada daripada tuntut syaraknya pula, dia mari wajib kita beradab. Itu kita perlu bezakan. Jadi yang kita bercakap itu, apa yang baik itu semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kurang, apa yang silap, itu kita kena kata daripada diri kita sendiri. Walaupun hakikatnya ayat tadi kullum min indillah. Sedangkan dari sudut hukum syariatnya wajib kita beradab berdasarkan ayat yang menjadi terasnya adalah ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsik. Apa saja perkara yang mengenai kamu daripada kebaikan. Kebaikan itu makna perkara yang kita suka, makna sehat tubuh badan, rezeki yang luas, dan ramai orang panggil maknanya kawan-kawan. Itu semua perkara-perkara yang kita sukai. Jadi semua perkara itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mengenai kita daripada kebaikan, itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa yang mengenai kepada kita daripada sayyiatin, daripada syar, mana perkara yang tidak elok lawan kepada hasanah, tadi mana sehat lawan dia sakit, luas rezeki lawan dia sempit, itu adalah famin nafsik, famin kasbika, famin kasbi nafsik, adalah daripada usaha diri kamu sendiri. Maka ayat ini menjadi teras. Kemudian ada ayat-ayat yang lain, adab Nabi Ibrahim alaihissalam, adab Nabi Khidir alaihissalam, yang insya-Allah huraian secara tafsirinya ada di dalam perbahasan sifat iradah Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun yang berlaku itu tidak lagi daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Fa'al lima yurid, Allah taala sangat berbuat apa yang dia kehendak. Dan semua perkara-perkara yang berlaku itu baik ataupun ialah daripada Allah taala. Perbuatan kita yang baik ataupun yang jahat itu semua adalah perbuatan Allah taala. Wallahu khalaqakum wa ma taf'alun. Allah yang menjadikan kamu dan juga apa yang kamu kerjakan. Apa yang kamu kerjakan itu ialah perbuatan-perbuatan kita. Ini dibicarakan dalam sifat wahdaniyah Allah Subhanahu wa taala, juga dalam sifat iradah Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu tentang beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala ini, bahawasanya dengan makna sekalian perkara yang berlaku, yang ada ataupun yang berlaku. Yang ada, benda yang wujud, mana yang ada ataupun yang berlaku,
sama ada yang elok. Kalau yang elok itu contohnya mualif kita buat contoh ialah taat atau keji seperti maksiat, semuanya itu adalah hasil ia makna berlaku ia dengan perbuatan Allah Ta'ala atas muwafaqah kehendaknya Allah Ta'ala pada sedia kala. Yakni pada sedia kala lagi bahawasanya Allah Ta'ala telah lulus iradatullah itu tanjiz, mana lulus pada sedia kala lagi. Maknanya apa yang berlaku sekarang adalah apa yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada sedia kala lagi. Kewajiban kita adalah redha, wajib kita redha. Dalam ilmu tasawuf dia memberi penekanan tentang kewajiban kita untuk redha dengan qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di sini kita belajar ilmu akidah tauhid. Fokus kita ialah tentang i'tiqad, tentang meyakini apapun yang baik dan juga yang jahat itu ialah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan dengan sebab itulah mana berlaku kegelinciran, orang panggil dalam hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni dalam hal ini. Mana sesuatu yang pahit, sesuatu yang susah untuk diterima itu bagi orang yang tidak mantap, tidak kemah, orang panggil pegangannya terhadap akidah ini, mana rukun beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka mereka tergelincir. Tergelincir, mereka tewas. Kerana tidak boleh menerima hakikat sesuatu perkara itu. Jadi penting untuk orang panggil kita tahqiqkan, makna kita mantapkan faham kita terhadap rukun ini serta masailnya. Masail itu adalah isu-isu yang sering kali berlaku yang berkaitan dengan rukun, maknanya beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang insya-Allah semua ini akan dihuraikan dengan secara tafsilinya di sana pada bab sifat iradah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi dengan itu makna selesailah mualif kita maknanya menyebutkan tentang rukun Islam dan juga rukun iman. Seterusnya kata mualif kita rahimahullah taala, bermula ihsan itu berbuat baik. Ihsan daripada perkataan ahsana yuhsinu ihsanan. Ihsan diambil daripada perkataan hasuna. Hasan maksudnya baik. Ihsan maknanya ialah berbuat baik. Lalu bagaimana maksud dengan kata berbuat baik itu? Itu dia. Ihsan ini berbuat baik yang pada hakikatnya macam mana? Itulah yang dikatakan oleh mualif kita rahimahullah taala, berbuat baik dengan bahawa ikhlas oleh seorang pada segala taatnya. Apa makna ihsan? Ihsan itu berbuat baik. Berbuat baik ni maksudnya kita melakukan perkara yang ma'ruf. Perkara itu adalah baik. Pada pengetahuan manusia itu buat baik. Tapi ada kait dia dengan bahawa ikhlas. Melakukan kebaikan sebagaimana maklum. Contoh, sama ada buat baik kepada diri sendiri ataupun berbuat baik kepada orang. Kita berbuat baik itu ialah kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, melakukan ibadat-ibadat yang diwajibkan kepada kita. Itu nama dia kita berbuat baik. Tetapi dia tidak sudah lagi semata-mata kita melakukan ibadah. Kita sembahyang umpamanya, kita mengeluarkan zakat, kita mengerjakan haji, kita berzikir, kita baca Quran. Semata-mata itu belum lagi dapat dipastikan bahasanya itu baik untuk kita. Ia menjadikan semua perbuatan ketaatan kita itu jadi baik ialah dengan bahawa kita ikhlas mengosunkan hati kita daripada ada campuran gharad, tujuan melakukan ibadat itu selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Barulah nama dia perbuatan kita tu perbuatan mana kita tu berbuat baik kepada diri kita sendiri. Maknanya bila kita melakukan ibadah tanpa ikhlas, maka tidak nama buat baik lagi kepada diri kita sendiri. Samalah juga kita membuat kebaikan kepada manusia, tanpanya ada makna ikhlas pada perbuatan kita itu, nama dia bukan berbuat baik lagi. Tu.
Sebab maksud berbuat baik ini ialah buat baik kepada diri kita sendiri. Buat baik itu ialah maksudnya apa yang kita lakukan itu sampai kepada tahap al-qabulu min Allah, makna diterima oleh Allah Ta'ala. Selagi mana amalan yang kita lakukan itu tidak diterima oleh Allah Ta'ala, nama dia tidak buat baik lagi kepada diri sendiri. Berbuat baik itu maksudnya kita menyediakan kehidupan akhirat kelak dengan kehidupan yang berbahagia. Sebagaimana telah kita ikuti sebelum daripada ni dalam Mabadi Asy'ariyah, pengenalannya 10, tapi dia tak bawa 10. Maknanya faedah daripada ilmu ini membawa kepada keuntungan dan kebahagiaan selama-lamanya. Apa sahaja yang kita buat itu mestilah menjadi, dia akan jadi tukaran kepada kehidupan yang berbahagia di akhirat kelak. Yang mana mestilah ada ikhlas. Al-a'malus salihat, ini saya sudah sentuh dulu, pernah sebut dulu. Untuk menjadikan amal itu ialah amal yang salihah, mesti ada, dia mesti lengkap 3 perkara. Dan yang nak jadi amal salihah itu dia ada 3 perkara juga. Yang pertamanya amalul faraid, amal fardu. Yang kedua amalul nawafil, amal sunnah. Yang ketiga ialah mubahat. Mubahat itu ialah perkara-perkara yang harus. Apa dia perkara yang harus? Tidur, makan, minum, berkahwin, mengikut keadaan asal dia. Kemudian dia boleh, macam berkahwin itu dia ada pula hukum dia, mengikut situasi, mengikut keadaan. Pada dasarnya dia harus, tidak wajib. Dan kemudian dia boleh jadi sunat, dia boleh jadi wajib. Mana beli kereta, naik motor, semua itu dipanggil mubahat. Mubahat itu makna perkara-perkara yang harus kita buat. Mubahat yang dijadikan wasilah kepada faraid, kepada amal fardu. Mubahat yang dijadikan sebagai wasilah yang menyampaikan kepada amal yang sunat, maka dia juga menjadi amal soleh juga. Tu. Seperti tidur, kita tidur dengan qasad, kita tidur awal malam. Begitu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur awal malam. Awal malam maksudnya ialah tidak sampai kepada tengah malam. Zaman Nabi itu tidaklah ada jam, tetapi kalau kita mengikut, kita melihat keadaannya, makna sekitar pukul 11 begitu. 10:30, 11 begitu. Jadi supaya mana kita qasad, dia kena ada qasad. Benda yang mubahat, perkara yang harus itu kita kena qasadkan dia sebagai ibadat. Sebab hantaran dia, wadi'iyah dia tu bukan ibadat. Dia akan jadi ibadat bila kita qasadkan dia tu sebagai ibadat. Naik motor, naik kereta, bertani, orang panggil menangkap ikan, apa saja pekerjaan, beki kereta, semua itu dipanggil mubahat. Dia akan jadi adapun mencari rezeki, usaha mencari rezeki itu adalah kewajiban, suatu perkara yang wajib. Itu yang wajib dimula lagi. Jadi perkara yang mubah ini bila kita qasarkan dia jadi ibadat, baru dia jadi ibadat. Berbeza dengan sembahyang, maknanya puasa, berzikir, Al-Quran, kita tidak perlu lagi mengqasarkan dia sebagai ibadat, kerana memang wad'iyah dia, kejadian dia tu ialah diri dia tu adalah ibadat betul-betul dah. Cuma hak semaya tu kena niat lah. Niat tu niat sembahyang. Maksud sayanya ialah kita niatkan dia tu sebagai ibadat, tidak perlu. Sebab dia sendiri tu adalah ibadat dah. Dia panggil ibadatun asliyah, ibadat yang asal, ibadat yang asli. Adapun naik kereta tu bukan ibadat pada asalnya, tetapi dia boleh jadi ibadat apabila dia menyampaikan kepada kita melakukan ibadat. Mengumpulkan harta, itu bukan ibadat asalnya, tetapi bila kita qasarkan dia, umpamanya li'ila'i kalimatillahi al-ulya, bila kita qasarkan dia untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala, apabila kita qasarkan untuk membangun, memajukan maknanya Islam dan juga umat Islam, maka dia jadi ibadat. Jadi hak mubahat itu kita perlu niatkan dia sebagai ibadat. Namun baik al-faraid, baik an-nawafil, baik mubahat yang kita qasarkan untuk melakukan yang fardu dan juga yang sunat ini, tidak akan jadi baik lagi
Malaikat dia kena ada perkara yang ketiga, nama dianya adalah al-ikhlas. Suatu amal itu yang dilakukan tanpa ikhlas mardud indallah, direject, ditolak oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak terima, Allah tak mau ibadat kita yang dicampuri, orang panggil dengan qasad ataupun gharad, tujuan melakukannya kerana selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Namun kita kena ingat kepada pelajaran yang dahulu pada muka surat 3 tu. Tentang apa dia? Tentang berlakunya percampuran. Ikhlas ini ialah tentang tidak ada campuran. Tidak ada campuran maksudnya tidak bercampur qasad kita itu, yakni dari sudut gharad ni makna tujuan melakukan amal. Namun di sana ada perbincangan ulama, ada 3 pandangan, ada 3 qaul tentang bagaimana kalau ibadat yang dilakukan itu tentang gharadnya ada percampuran. Maka pandangan yang syadid oleh sultan ulama iaitulah Iz Ibn Abdul Salam, tidak boleh ada campuran langsung. 1% pun tidak boleh ada li ghairillah, kerana lain daripada Allah Ta'ala. Mislah lillahi ta'ala 100%. Berdasarkan kepada ayat yang terakhir daripada surah Al-Kahfi, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka barang siapa yang ada harap, ada keinginan, mengimpikan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini yang perlu kita tarbiyah kepada maknanya umat Islam, anak-anak kita. Kalau kita tanya orang-orang muda, mereka idam, mereka impi nak berjumpa dengan siapa dia. Situ pun satu isu dah. Isu apa dia? Isu masalah iman lah. Masalah iman. Maknanya yang mereka tak rasa nak berjumpa dengan Allah Ta'ala kok. Ada ke tak perasaan mereka, keinginan mereka nak berjumpa dengan Allah Ta'ala? Jadi kalau tidak ada itu, bermakna ayat ini tidak bermakna. Sesuatu tu bermakna apabila ada keinginan kita terhadap sesuatu tu. Jadi kalau orang menjual obat, jual obat kecil manis kepada orang yang tidak kena lagi penyakit kecil manis, maka dia tak layan. Dia tidak akan layan. Sebab itu menimbulkan kesedaran supaya orang panggil adanya keinginan, rindu. Itu adalah samarah, buah kepada iman. Daripada iman itu dia akan berbuah. Buah makna rindu, cinta. Daripada cinta kasih hati dia buah pula, nama dia rindu. Rindu nak berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi rindu nak berjumpa dengan siapa dia. Jadi sini perlu diselesaikan. Ini bahagian tarbiyah iman. Kita kena selesaikan bahagian ni. Bahagian kalau tidak ada keinginan, tak wujud pun di dalam hati kita umat Islam ni tentang nak berjumpa dengan Allah Ta'ala, ini maknanya tak betul lah panggil. Sesuatu perkara yang sangat tidak betul. Ini perlu kita tangani. Jadi yang penting kita mewujudkan orang panggil di dalam hati umat Islam untuk rasa rindu nak berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seperti dalam sembahyang, dalam kitab Musalli, tempat yang kita sepatutnya rasa rindu kepada Allah Ta'ala ialah semasa kita membaca tahiyat awal, tahiyat akhir. Di situ sepatutnya sudah ada perasaan membuat-buat kerinduan untuk nak berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi barang siapa yang ingin, ada harapan, ada harap nak berjumpa dengan Tuhannya, maka dipersilakan dia melakukan amal soleh. Apa dia amal soleh? Sebagaimana saya sebut tadi. Dan wala yusyrik bi ibadati rabbih. Jangan dia syirik dengan melakukan ibadat akan Tuhannya. Ini dipanggil syirik dalam ibadat, bukan syirik akidah. Jangan seorang itu makna melakukan syirik dengan ibadat akan seorang pun. Maksudnya apa dia? Maknanya tidak ikhlas di dalam melakukan amal. Itu makna dia panggil syirik di dalam ibadah. Maka pandangan Iz Ibn Abdul Salam berdasarkan kepada ayat ini, tidak boleh ada campuran langsung. Misilah gharaknya 100% hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nama begitu Al-Imam Ghazali. Memang kalau kita memahami cara pemikiran fikrah Imam Ghazali melalui kitab-kitabnya, Imam Ghazali ini seorang yang sangat melihat kepada orang panggil masalah umum dan sangat mura'ah orang awam.
mura'ah orang awam dan juga orang yang khawas. Sebab itulah macam kita kata kitab Minhajul Abidin Imam Ghazali itu salihun lil khawasi walil awam, patut dibaca oleh orang khawas dan juga orang awam. Mana munasabah. Jadi kalau orang khawas, orang khawas ni VIP Allah Subhanahu Wa Taala, orang khusus, para alim ulama dan mereka yang menyimpan kat di sisi Allah Taala. Kalau baca kitab Minhajul Abidin tidak jadi jatuh, tidak jadi lekeh, masih lagi salihun, makna patut. Dan bagi orang awam mimbabil aula, lebih-lebih lagi lah membaca kitab Minhajnya dan juga kitab-kitab yang lain pun salihun, makna patut. Begitu Imam Ghazali, seorang yang sangat meraikan manusia seluruhnya. Jadi Imam Ghazali melihat kalaulah ikhlas itu menuntut kita itu jangan ada sedikit campuran pun, maka jawab dia kalau melihat kepada realiti umat yang paling ramai, jawab dia tak ada orang ikhlas lah. Dengan sebab itu bagi Imam Ghazali dimaafkan kalau ada campuran, tetapi jangan sampai sama banyak ataupun melebihi qadar lillahi subhanahu wa ta'ala. Naknya lillahi ta'ala ba'is, perkara yang membangkitkan pada melakukan ibadat itu ialah lillahi subhanahu wa ta'ala, lebih banyak daripada li ghairihi. Li ghairi itu makna kerana lainnya, lain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi naknya kerana Allah ta'ala lebih banyak. Kalau sama banyak, gugur kedua-duanya. 50-50, kerana Allah ta'ala 50%, kerana lain daripadanya 50%. Maka itu secara teorinya begitu. Jadi kita nak mengukur itu, banyak perkara itu tidak, bukan begitu hakikatnya, cuma sebagai takribu fahmi, nak mendekatkan faham, kita katakan sebagai peratusan. Dan maknanya itu pandangan Imam Ghazali, pandangan yang pertengahan. Tetapi ada seorang lagi ulama, Ibn Hajar Al-Haytami, mengatakan tak kira lah qadar mana pun ada lillahi subhanahu wa ta'ala dapat, berdasarkan kepada ayat wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang beramal dengan kebaikan, tahu mana, qadar mana, mithqala dzarrah, seberat seberat biji, mana zarah, mana ataupun sebesar seberat zarah, qadar zarah yarah, dia akan dapat melihat balasannya di akhirat kelak. Dan ikhlas itu ialah min amalil qalbi, ialah sungguh daripada amal, itulah amalil qalbi. Maka dia termasuk dalam makna wa man ya'mal. Wa man ya'mal itu mereka yang beramal. Lepas tu ikhlas itu dia juga adalah amal juga, min amalil qalbi. Itu syarat dia. Jadi Imam Ghazali mengisyaratkan begini di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Yang saya katakan untuk menjadikan sesuatu tadi, benda yang boleh nak jadi amal soleh tu, hok tadi bagai, orang panggil bagai benda. Mana barang ni macam kalau kita kata orang memasak, orang yang memasak dia nak buat kuzi kambing ataupun kutuk serati ke, dia kena ada benda tu, kena ada kambing, kena ada serati, itik serati. Jadi kalau tak ada benda tu tak boleh. Jadi benda yang nak jadikan amal soleh tu apa dia? Al-faraid, amal-amal fardu, an-nawafil, amal-amal sunnah. Yang ketiga mubahat, perkara-perkara yang harus, yang kita qasarkan dia untuk menyampaikan kepada yang fardu dan juga yang sunnah. Namun di situ syarat dia kena ada tiga serangkai. Ini 3 serangkai yang baik, bukan 3 serangkai penyakit dah, itu tak baik. 3 serangkai yang baik itulah Imam Ghazali dia isyarat dengan kata idza apabila kamu memandang, berfikir, idza yanzuru ahadukum, apabila berfikir, memerhati oleh, itu isyarat kepada segala tindakan atau perbuatan. Apabila bertindak oleh seorang kepada suatu perkara, fanzur, sini dia guna mana perkataan mananya nazar. Apabila memerhati, berfikir oleh seorang, fanzur billahi wa fillahi walillahi, maka hendaklah dia berfikir dengan Allah, pada Allah dan bagi Allah Ta'ala. Dengan Allah Ta'ala itu ialah isyarat kepada iman. Itulah yang kita kata bismillahirrahmanirrahim dengan huruf ba. Bismillah itu makna asta'inu bi bismillahirrahmanirrahim, tapi makna terasnya adalah bi kana ma yakana wa bi yakunu ma yakunu. Bi dengan kudrat aku, dengan iradah aku, dengan izin aku, telah ada barang yang telah ada,
dan akan ada sebanyak mana perkara yang telah ada, sebanyak mana perkara yang telah berlaku, semuanya bi dengan izin aku, dengan kehendak aku. Begitu juga bi yakunu ma yakunu, akan berlaku, akan ada sebanyak mana perkara yang akan berlaku dan sebanyak mana perkara yang akan ada, semuanya bi itu makna ba ya ejaannya, bi maksudnya denganku. Jadi maksudnya apa saja perbuatan kita, tindakan kita, jangan hilang daripada orang panggil hati kita, ingatan kita billahi, dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk mengesahkan perbuatan kita itu. Apa saja perbuatan kita, dengan bahasa keyakinan kita, semuanya itu ialah daripada Allah Subhanahu wa taala, perbuatan Allah Subhanahu, dengan izin Allah taala, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau luput ini bermakna amal kita itu tidak diiktiraf oleh Allah taala sebagai amal saleh. Yang kedua ialah fillah ay fi syariatillah, pada syariat Allah taala mestilah mutabaqah maksudnya selaras dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan padu solid setara mana sekalipun terhadap segala kejadian itu ialah dengan kehendak, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau dia menyalahi syariat, maka juga tidak diterima. Maka perlu orang panggil mematuhi syarak, makna syariat. Dan yang ketiga ialah lillah, kerana Allah taala, untuk Allah taala semua perkara yang kita lakukan. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati summatul lillahi rabbil alamin. Dan itu kita sebut Allahu akbar. Lafaz takbir itu sendiri memberi pengertian makna at-taslim, menyerah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Diri kita zahir dan batin, dan apa-apa saja yang terbit daripada diri kita, yakni perbuatan kita, zahir dan batin, zahir tindakan zahir, batin tindakan batin kita, perasaan kita, pemikiran kita, perasaan kita benci kepada sesuatu, sayang kepada sesuatu, rindu, semua tu ada kira-kira di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua tu bisilah fillah. Hak fillah saat ni, kalau sayang Allah, sayang Rasul, sayang jihad fi sabilillah, sayang kepada umat Islam, kepada orang beriman, itu dipanggil fillah pada Allah taala. Jadi semua itu kita lakukan lillahi rabbil alamin, kerana Allah Subhanahu wa taala, semata-mata untuk Allah taala, diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala, barulah dapat diterimakan dia sebagai amal soleh. Jadi yang kita belajar sekarang ini ialah bahagian yang pertama, makna billah. Fillah dipelajari di dalam ilmu fiqh, lillah dipelajari di dalam ilmu tasawuf. Sebab itu saya sebut dah dulu bahasanya tampilnya, hadirnya, terbitnya ilmu aqidatut tauhid, ilmu usuluddin, dan apa nama apa pun nama dia ialah tak lain tak bukan untuk menerangkan tentang iman. Sebagaimana di zaman Rasulullah SAW tidak ada ilmu akidah, ilmu tauhid, kerana penjelasannya direct kepada Rasulullah SAW sendiri. Yang keduanya ilmu fiqh datang untuk menerangkan kepada kita tentang Islam, kerana Islam itu wal Islam masyrahan nabil amal. Itu yang dikatakan oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani, yang insya-Allah hari Senin, lusa hari Rabu, saya sendiri bersama dengan pelajar akan menazamkan matan syair sebanyak 144 abiyat atau pebit. Jadi iman, dia kata wa fustiral imanu bitasdiqi. Iman itu ditafsirkan dengan tasdik, itu inti teras kepada makna iman. Adapun Islam wal Islam masyrahan nabil amal. Islam itu engkau syahrahkan, engkau huraikan dia sebagai amal, yakni al-a'malu zahirah, amalan yang zahir. Sebab itu dulu takrif dia apa dia? Menerima zahir. Menerima zahir. Islam itu ialah menerima zahir. Adapun iman itu mengikut dan menerima batin. Jadi ihsan itu itulah ihsan, maksudnya ialah berbuat baik dengan bahawa ikhlas oleh seseorang pada segala taatnya. Maknanya kalau kita melakukan ketaatan, melakukan ibadat ataupun tabarruat, jadi taat itu dia satunya ibadat, satu lagi tabarruat. Mana ibadat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tabarruat itu ialah hubungan kita dengan sama-sama manusia. Jadi segala ketaatan ini kalaulah tidak berdasarkan kepada ikhlas, maka itu tidak nama ihsan, tidak nama buat baik lagi kepada diri kita sendiri. Semaya dah, puasa dah, tapi tidak ikhlas,
tidak nama buat baik lagi. Buat baik tu kita melakukan ketaatan itu semata-mata hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi mengikut tafsir sebagaimana tadi. Bila kita ingat ni, bila kita sebut kata ikhlas, ikhlas tu makna tidak ada campur dia. Tetapi mesti ikut 3 pandangan tadi. Jadi kalau pandangan Iz Ibn Abdul Salam tidak ada campur dia lasun, itu untuk orang-orang khawas. Kita orang awam tidak akan dapat sampai kepada tahap itu. Jadi dengan bahawa taat, dengan bahawa taat, dengan bahawa ikhlas pada ketaatannya, dan iaitu tafsir lagi, kerana dengan bahawa saat ini dia panggil taswir. Kalau dengan bahawa tu dia panggil taswir kepada berbuat baik itu ialah dengan bahawa ikhlas oleh seorang pada segala taat, dan iaitu ini dia panggil tafsir pula. Apa murak? Keterangan yang pertama, ihsan itu diterjemahkan dengan berbuat baik. Berbuat baik dengan bahawa ikhlas oleh seorang pada segala taat, itu keterangan yang pertama tentang berbuat baik. Berbuat baik itu ialah terjemah. Ihsan itu semata-mata terjemah. Kemudian dia tafsir pula kepada dengan bahawa ikhlas oleh seorang pada segala taat itu macam mana pula setengah orang dia dapat faham dah, setengah orang dia tak dapat faham lagi. Maka dan iaitu kembalikan kepada ihsan terus pun tak apa, ataupun kita kembali kepada yang dekat, iaitulah dengan ikhlas, dengan bahawa ikhlas oleh seorang pada segala taatnya, iaitu beribadat kita akan Allah Ta'ala padahal seolah-olah kita melihatkan dia Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka ini dia panggil istitrak daripada lafaz hadis. Daripada lafaz hadis, maksudnya cakapan ini adalah ada musyabahah. Dia panggil nok semeh dengan cakapan hadis. Hadis mana? Hadis Jibril. Itulah hadis yang mana Jibril AS datang kepada Nabi bersama para sahabat. Dia datang terus mampir, orang panggil dekat dengan Nabi. Nabi duduk dalam keadaan iftirash, begitu juga dia duduk begitu, sehingga bertemu lututnya dengan lutut Nabi SAW, dengan keadaannya pakaiannya yang rapi, rambutnya disikat dengan rapi. Sedangkan para sahabat yang lain tidak mengenali, tidak pernah melihat dia. Yang bermakna dia bukan orang tepat tetapi memandang kepada kerapian pakaiannya dan penampilannya itu bukan orang jauh, bukan orang musafir. Karena musafir keadaannya kosok masa yang orang panggil begitu keadaannya, dapat dicamkan dengan keadaan itu. Dan ini menjadikan kebingungan kepada para sahabat ni, orang apa ni, daripada mana ni. Lalu bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya Muhammad, mana akhbirni anil Islam. Dia tanya Islam dulu. Kemudian Nabi pun jawablah. Kemudian tanya akhbirni anil iman, dan yang ketiganya akhbirni anil ihsan, ceritakan kepada aku gapo dia ke ihsan. Lalu Nabi menjawab, anta abudallaha ka'annaka tarah fa illam takum tarah fa innahu yarak. Jadi jawapan Nabi inilah yang merupakan teras kepada huraian kepada ilmu tasawuf. Jadi ilmu tasawuf itu dia berpunca daripada orang panggil bertitik tolak daripada perkataan Jibril alaihissalam, perkataan Nabi, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta abdullah ka'annaka tara fa illam takum tara fa innahu yarak. Mung sembah Allah Taala seolah-olahnya menampak Allah Taala. Tetapi kalau kamu tidak nampak Allah Taala, pasti yang pastinya ialah Allah Taala nampak kamu. Itu dia panggil maqam muraqabah. Jadi daripada situ itu jawapan perkataan dalam kitab kita ni diambil syibih kepada perkataan Nabi. Mana? Apa makna ikhlas oleh seorang itu pada segala taatnya, iaitu beribadat kita akan Allah Ta'ala padahal seolah-olah kita melihat akan dia. Seolah-olah kita nampak akan dia, maknanya apa dia? Seolah ni itulah bil ilmil yakin, dengan ilmu yakin kita. Keyakinan kita berdasarkan kepada ilmu. Seolah-olahnya maka tiada padahal seolah-olah kita melihat akan dia. Ihsan dihuraikan oleh setengah guru dengan ungkapan yang lain begini. Ihsan ini maksudnya ialah
kemuncak kepada kesedaran. Dia di sini dia makna dia tu dia sebab itu takrif sesuatu perkara tu kadang-kadang ada 2-3 takrif yang berbeza-beza. Kerana melihat dari sudut atau posisi yang berbeza. Kalau kita lihat ihsan itu dari sudut yang lain, ada setengah guru dia menyatakan makna ihsan itu adalah kesedaran yang tertinggi. Kesedaran yang tertinggi. Jadi ini adalah malzum kepada berbuat baik sana. Tu. Jadi kalau orang tafsirkan ihsan itu dengan kesedaran yang tertinggi, maka macam takwa lah takwa. Takwa itu diterjemahkan sebagai takut. Takwa Allah, takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan makna kalimah dia, makna literalnya bukan takut. Takwa itu ambil daripada waqayaki wiqayatan, makna dia berhati-hati, beringat. Tu makna takwa. Asal makna wiqayah tu makna berjaga-jaga, berhati-hati. Sebab apa adanya sikap berhati-hati, berjaga-jaga itu? Kerana takut. Jadi takut tu dipanggil malzum, benda yang dilazimi. Berhati-hati itu ialah lazim daripada takut. Takut kena sama. Sebab tu kita pergi bayar rotek, bayar lesen. Tu. Pastikan tayar tu maknanya bunganya ada. Takut kena saman. Maka kita beringat. Bila tidak ada takut, maka tidak adalah tindakan berjaga-jaga, berawas. Jadi takwa itu asal maknanya ialah berjaga-jaga. Tetapi diterjemahkan dengan takut, yakni terjemahkan makna dengan malzum kepada makna takwa yang asal. Tu. Dia macam inilah kalau kita bercakap dalam bab majaz, dia panggil macam makan dengan kenyang. Makan itu adalah sabab, kenyang itu adalah musabbab. Kadang-kadang kita bercakap secara majazi. Misalnya kita nak cakap kita sudah makan, tapi kita tak kata sudah makan, kita kata sudah kenyang. Saya sudah kenyang. Maksud sudah kenyang tu maksudnya sudah makan. Dengan bahawa ada korinah dia lah. Kadang-kadang kita nak cakap bahasa kita ni sudah makan, kita kata kenyang dah. Sudah kenyang. Jadi maknanya itu dipanggil sabab musabab ataupun lazim malzum. Tu. Jadi sepertilah takwa itu diterjemahkan sebagai takut. Sedangkan takut itu makna malzum bagi makna takwa. Samalah juga di sini kesedaran ihsan itu ialah kesedaran yang tertinggi. Daripada kesedaran inilah lahirnya tindakan ini. Menyembah Allah Taala seolah-olahnya kita mana berbuat baik. Mana kesedaran yang tertinggi? Kesedaran ni makna khabar kesedaran kita terhadap sesuatu. Macam begini, ni kebiasaan orang kampung bercakap. Bila seorang itu umurnya sudah melebihi 40 tahun tapi masih lagi tidak berubah daripada perangai dia, tak sembahyangnya, belum lagi berhijrah. Tu. Jadi kalau orang Kelantan dia panggil tak khabar. Tak cakap khabar-khabar lagi. Khabar tu masuk sedar. Orang Kelantan panggil khabar. Khabar tu maksudnya sedar. Tak sedar lagi. Masih belum sedar lagi. Masih belum sedar tentang orang panggil bercara, cakna kepada agama. Ambil peduli tentang perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan umur itu banyak kepada nak pergi ke kubur dah daripada orang panggil hidup di dunia ni. Tapi masih belum sedar lagi. Jadi orang Kelantan panggil tak khabar lagi. Boleh anak, boleh cucu dah. Semaya pun tak lekat molek lagi ni. Nama dia tak khabar. Tak khabar. Tanggungjawab kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau orang-orang semaya yang melakukan ketaatan itu, maknanya kita panggil kebalikan daripada orang yang sudah sedar, orang ada kesedaran, makna khabar. Walaupun kita kata dia tu khabar, sedar, makna dia melakukan ibadat. Namun seandainya kalau dia melakukan ibadat dengan tidak ikhlas, maknanya dia belum sampai kepada tahap kesedaran yang tertinggi. Kesedaran yang tertinggi itu apa dia? Kesedaran yang tertinggi itu ialah setiap saat, setiap detik kita sentiasa sedar Allah Ta'ala memperhatikan kita. Allah Ta'ala melihat kita, mendengar kita, mengetahui isi hati kita. Itu dia panggil kesedaran yang tertinggi.
Jadi hasil daripada kesedaran yang tertinggi inilah yang membawa kepada tindakan tadi, melakukan ibadat itu dengan secara ikhlas. Nah tu. Sebab kita khabar, kita berhadapan, kita semaya ni kita berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita depan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hati mestilah benar-benar tawajuh tertuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang sembahyang dalam keadaan lalai, maknanya ingatannya kepada perkara-perkara yang lain daripada membesarkan Allah Ta'ala ataupun tawajuh hati kepada Allah Ta'ala, maka walaupun dia sudah semaya tapi dia masih lagi tak khabar. Tak khabar, dia tu duduk depan tu berani dia duduk khayal, duduk orang panggil, duduk teringat, duduk layak fikiran dia kepada macam-macam perkara. Orang yang bersifat dengan ihsan itu dia mudah jadi ikhlas. Dia ihsan dengan ikhlas tu lain. Dua item, dua perkara yang berbeza. Tetapi untuk menjadikan mudah ikhlas di dalam melakukan apapun amal, mestilah seseorang itu memiliki sifat ihsan. Ihsan itu ialah kesedaran yang tertinggi. Apa dia kesedaran yang tertinggi? Sentiasa sedar Allah Ta'ala memperhatikan kita. Maka tidak ada masa, tidak ada tempat yang berani dia untuk mengingkari syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena Allah Ta'ala sentiasa memerhatikan. Jadi sifat ihsan ini adalah kesempurnaan kepada iman dan juga Islam seseorang. Bila sempurna iman, tasdik seorang itu, maka dia sampai kepada maqam ihsan. Apabila sempurna Islam, yakni a'malu zahirah seorang, maka dia sampai kepada ihsan. Jadi ihsan itu ialah tentang kesedaran yang tertinggi yang membawa kepada apa? Yang membawa kepada inilah. Yang membawa kepada melakukan ketaatan itu ialah dengan ikhlas, dengan bahawa dia menyembah Allah Ta'ala seolah-olah dia melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kalau kamu tidak melihatnya, pasti Allah Ta'ala melihat kamu. Itulah maksudnya, ialah kesedaran tentang Allah Ta'ala sentiasa memerhatikannya, memantaunya dengan segala sifat-sifatnya. Allah Ta'ala As-Sami' Al-Basir Al-Alim Al-Khabir Al-Raqib, mana yang mengintai-ngintai. Sifat pemantauan Allah Ta'ala itu sangat menakutkan bagi orang yang memahaminya. Allah Ta'ala memantau kita. Tidak ada satu tempat di atas dunia ini, tidak ada satu masa di dunia ini yang terlepas daripada pemerhatian Allah Ta'ala atau pemantauan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan itu yang sangat menakutkan. Dan pula kita tidak mampu untuk nak mengelak daripada tindakan Allah Ta'ala. Satu sifat pemantauan, satu lagi sifat boleh bertindak. Kepung dengan dua ning kepung dengan dua sifat ini menjadikan kita mudah untuk kita menjadi hamba yang taat kepada perintah Allah Ta'ala. Kepung dengan sifat pemantauan Allah Ta'ala, bahawa Allah Ta'ala itu mana As-Sami' Al-Basir Al-Alim, mana Al-Raqib Al-Khabir. Semua itu dia panggil sifat-sifat pemantauan. Allah Ta'ala yang mengawasi, yang memerhati. Al-Raqib yang mengintai-ngintai. Pemerhatian yang sangat tekun, yang sangat mantap ada kepada pengintai. Spy, orang yang skoding, yang mengintai, pemerhatiannya sangat-sangat tekun. Allah Ta'ala membahasakan nama dia sebagai Ar-Raqib, yang mengintai-ngintai. Supaya kita faham, Allah Ta'ala, orang yang mengintai-ngintai ni, perhatian dia itu sangat tertumpu kepada apa yang dilihat, yang diintai olehnya. Jadi Allah Ta'ala ni dia bukan melihat macam kita tu. Kadang-kadang kita tu mengawasi, misalnya isteri kita suruh kita mengawasi jadi kadang-kadang isteri dia tidak berapa harap kepada suaminya, sebab kita orang lelaki-lelaki ni pengawasannya anak tu agak kurang. Ya, kita kata kita jaga dah, tapi terlepas pandai semua. Ada saja terlepas pandai sehingga anak tu dapat cedera ke apa ke. Pemerhatian Allah Ta'ala sangat-sangat mantap, sangat tekun. Tekun itu maksudnya ialah maknanya perhatian Allah Ta'ala tidak pernah terlepas sedetik pun daripada apa yang kita lakukan. Dan itulah yang sangat-sangat menakutkan dan membawa kepada sifat-sifat yang sangat maju dalam hubungan kita dengan Allah dan juga dengan makhluk. Antaranya ialah sifat malu. Malu kepada Allah Ta'ala, malu kepada, sekarang tak usah kata malu kepada Allah, malu kepada makhluk yang nampak dilihat dengan mata lendir ni pun tak ada dah. Kalau kita sampai kepada tahap boleh malu kepada Allah Ta'ala, itu satu pencapaian yang sangat tinggi. Jadi sebab apa boleh malu? Kerana sentiasa sedar Allah Ta'ala melihat, memerhatikan. Tu.
Dengan sebab itu sifat malu ni pula dia akan melonjokkan, orang panggil tindakan-tindakan yang berbentuk adab, melazimkan akan adab dengan adanya sifat malu. Apa boleh malu kerana melihat, mengetahui secara yakin, menyedari secara yakin Allah Ta'ala perhati. Maka tafriq dia, maka tafriq mana susulan daripada tu. Bila dah tahu kata Allah Ta'ala itu sentiasa memerhatikan kita, Allah Ta'ala tidak pernah sedetik sekelip mata pun terlepas daripada memerhatikan kita, maka tafriqnya, kesimpulannya, maka tiada patut bahawa berpaling kita kepada yang lain nyonya Allah dengan batin atau zahir. Bila kita sedar, kita khabar kata Allah Ta'ala sentiasa perhatikan kita, tidak pernah terlepas satu detik pun daripada perhatian Allah Ta'ala, maka masa tu membawa kepada apa? Membawa kepada tidak patutlah bahawa berpaling kita kepada yang lain daripada Allah Ta'ala dengan batin ataupun zahir. Hak zahir tak berpaling. Berpaling dengan zahir maksudnya kita melakukan perkara yang selain daripada perbuatan sembahyang yang zahir, itu berpaling, itu tak berlaku. Kita sembahyang itu maknanya perbuatan kita itu mematuhi, orang panggil ni maknanya berhadap kepada Allah Ta'ala. Yang berpaling daripada Allah Ta'ala biasanya ialah batin kita, hati kita ingat kepada yang lain. Tak patut bila kita reti seperti tadi bahawa Allah Ta'ala memerhati, melihat, mendengar, maka pada masa tu jadi tak patutlah bahawa dia berpaling daripada Allah Ta'ala secara batin, dengan batin atau zahir, padahal mengetahui kita bahawa Allah Ta'ala itu melihat akan kita. Sedangkan kita tahu Allah Ta'ala itu melihat kita, kemudian kita duduk semaya itu makna duduk qoyah, itu huk batin, kita ambil huk batin. Begitu juga melakukan kemaksiatan di luar daripada sembahyang, umpamanya seorang yang sifat dia tu ialah pada tahap yang tertinggi, imannya, yang itu bermakna-makna ihsan, maka tertegah dia daripada melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'minun. Tidak beriman, tidak berzina oleh orang yang berzina ketika dia berzina itu padahal masa itu dia beriman kepada Allah Ta'ala. Tidak berzina orang yang berzina ketika dia berzina itu sedangkan masa itu dia beriman kepada Allah Ta'ala. La yasriku as-sariku hina yasrik wa huwa mu'minun. Tidak mencuri oleh orang yang mencuri ketika dia mencuri itu, ketika itu dia tu beriman kepada Allah Ta'ala. Maksudnya ialah ketika seorang itu berada pada tahap iman yang paling sempurna, itulah maksudnya ihsan, kesedaran yang tertinggi. Maka kalau dia nak berzina, dia tak jadi nak berzina. Sebab apa tak jadi berzina? Kerana pada masa tu dia ingat Allah Ta'ala melihat, Allah Ta'ala memerhati, maka jadi malulah dia dan tak sepatutlah bagi dia melakukan maksiat itu di hadapan Allah Ta'ala. Kesedaran bahasanya Allah Ta'ala melihat, dia khabar dia ni duduk depan Tuhan melihat dia melakukan perbuatan zina, maka dia tak jadi berzina. Maknanya apabila seorang itu sedang berzina, maknanya iman, maksudnya dia tu tidak beriman. Tak beriman dalam arti kata bukan kata jadi kafir, tidak, maksudnya kurang imannya. Maksudnya iman itu ialah tentang tasdik kita kewujudan Allah Ta'ala, melihat Allah Ta'ala. Jadi di mana makna itu? Di mana Allah Ta'ala ketika seseorang melakukan maksiat? Allah Ta'ala tak ada lah pada kesedarannya. Maka itu dia panggil tidak beriman. Makna tidak sempurna kadar imannya. Begitu juga orang yang mencuri, dia akan jadi terhalang daripada mencuri kalau masa tu dia tu benar-benar beriman. Kerana beriman itu yakin Allah Ta'ala ada, Allah Ta'ala melihat. Macam mana dia nak buat maksiat, membuat satu jenayah, kesalahan di depan, kalau kita makhluk kan, di depan orang yang melihatnya, yang kuasa, ada kemampuan untuk menghalang ataupun membalas kejahatan kita. Lainlah zaman kita sekarang, orang buat maksiat, buat kejahatan, mengambil harta benda orang secara zahir itu di hadapan tuannya. Itu kerana keyakinannya bahasanya orang yang menjadi mangsanya tidak mampu untuk bertindak. Kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang pertama
pemantauan Allah Ta'ala itu adalah sangat ihatah, maknanya meliputi. Tidak ada satu perkara pun yang tersembunyi, terlepas pandang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi itu yang menjadikan kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, jadi tidak patutlah pada masa itu berpaling kita kepada yang lainnya dengan batin atau zahir. Padahal mengetahui kita bahawa Allah Ta'ala itu melihatkan kita. Nah, maka rentekan daripada tu pula masih ada lagi. Maka malu kita pada ketika itu bahawa lalai kita di dalam melakukan ibadah. Situ hujung suk dia. Akhirnya jadi malu kita untuk berpaling kepada Allah Ta'ala. Malu kita pada ketika itu bahawa lalai kita di dalam ibadahnya. Lalai di dalam ibadah, lalai di dalam semaya. Dalam ibadah manakala semaya makna tak khusyuk. Bukan seperti alladzina hum an salatihim sahum, itu lalai daripada ibadah, lalai daripada semaya. Lalai daripada semaya maknanya tak semaya. Maka itulah fawailul lil musallin, neraka, makna celaka, makna neraka wilah bagi orang semaya. Itu maksudnya lil muslimin, bagi orang Islam. Musallin itu dengan makna orang Islam, itu majaz dia panggil. Yang mana mereka tu lalai daripada semaya, makna tak semaya. Kalau lalai di dalam sembahyang baru nama dia tak khusyuk. Jadi yang tak khusyuk ini sebab apa? Hati tak boleh tertumpu kepada Allah Ta'ala, ingat kepada perkara lain, kerana tidak masa tu hilang daripada kesedarannya Allah Ta'ala sedang memerhatikan dia. Maka dia tak rasa malu. Tak malunya dia sedang sembahyang tapi fikirannya melayan entah ke mana. Kalau dia malu kepada Allah Ta'ala, dia tak akan jadi orang panggil koyak. Yalah, kita tidak Nabi Rasul ini sudah tentulah tidak sempurna, tetap ada kelalaian itu, tapi pada qadar yang paling sedikit. Tidak banyak nak 100% kita tu ingat start daripada Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi, itu bukan mudah. Tapi qadarnya ialah terlalu kecil yang tidak memberi bekas, memberi kesan kepada khusyuk kita di dalam sembahyang. Jadi akhirnya membawa kepada apa? Membawa kepada khusyuk, mudah nak jadi ikhlas. Kenapa? Kesedarannya ialah Allah Ta'ala sentiasa memerhatikan. Duduk dalam keadaan sentiasa sedar bahawasanya Allah Ta'ala mengetahui dan memerhatikan segala tindak tanduknya. Yang melihat kita, maka malu kita pada ketika itu bahawa lalai kita di dalam ibadahnya. Dan ihsan ini syarat bagi kesempurnaan Islam. Apa makna Islam? Menerima zahir anggota kita. Jadi a'malu zahirah, sempurnanya Islam maksudnya sempurna amal-amal zahir kita dengan ihsan. Maksudnya amal yang zahir itu khusyuk bukan amal yang zahir. Jadi mana amal yang zahir itu jadi sempurna sebab apa? Sebab Allah Ta'ala melihat kita melakukannya, dan iman tasdik dalam hati itu jadi sempurna dengan ada ihsan ni. Sebab ihsan, sekali lagi saya sebutkan, makna ihsan itu dari sudut yang lainnya ialah kesempurnaan, maknanya kesedaran yang tertinggi, kesedaran bahasanya Allah Ta'ala sentiasa memerhati kita. Jadi masa tu kita nak orang panggil berpura-pura beriman itu tidak boleh kepada manusia dengan Allah Ta'ala tak boleh. Maka tiada sempurna keduanya, iman Islam dengan ihsan, melainkan dengan dia dengan ihsan. Jadi tak sempurna Islam dan juga iman melainkan dengan ihsan. Bermula permulaan barang yang wajib pada syara' ila akhir. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bisawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-ilma khaifin wa inabatal mukhbitin wa syukra sabirin wa tabatas siddiqin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ustaz,
Yes. Pas. Ni ambil balas. Bermula permulaan barangnya wajib.